Mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi nombor 1162, Abu Daud nombor 4682 dan Ad-Darimi nombor 2792. Hadis ini ialah hadis hasan dan sahih. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbab kerana mencontohi akhlak Rasulullah SAW, maka seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik di kalangan penduduk langit maupun penduduk bumi. Sesungguhnya samalah bagi seorang mukmin yang berakhlak baik itu dengan turut menyebarkan syiar Rasulullah SAW melalui akhlaknya yang baik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah sepatutnya kita sebagai seorang yang beriman dapat menghormati seorang mukmin yang baik akhlaknya, walaupun usianya lebih muda dari kita, walaupun ia tidak mempunyai kedudukan atau pangkat duniawi. Kerana pada diri seorang mukmin yang berakhlak mulia terdapat suri tauladan yang baik, rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya kita semua sama-sama hamba Allah. Bukankah Rasulullah SAW itu diutus Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, yang menyempurnakan akhlak semua umat manusia? Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Rasulullah SAW, meyakininya, mengikuti jejak langkahnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, menyebarkan syiarnya, insya-Allah pastinya ia akan memperoleh rahmat dan redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbab dari itulah insya-Allah seorang mukmin yang berakhlak mulia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu di akhirat kelak ia akan duduk berdekatan bersama Rasulullah SAW dan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kecintaan Rasulullah SAW juga kecintaan semua penduduk langit, bahkan ikan-ikan di laut dan semut-semut pun turut mendoakan yang sentiasa berbuat baik dan berakhlak mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2018. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya hakikat cinta yang sebenarnya ialah memperoleh cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta Rasulullah SAW. Semakin seorang mukmin itu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, semakin dirinya dipenuhi dengan cinta, rahmat dan redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semakin indah akhlaknya, semakin baik perkataannya dan semakin baik amal perbuatannya. Ia akan memperoleh ketenangan jiwa. Dirinya akan terselamat dari perbuatan yang dapat memudaratkannya dan juga yang dapat memudaratkan orang lain dan tidak memudaratkan bersekitarannya. Kerana sesungguhnya pada diri seorang mukmin itu telah ada hakikat cinta. Oleh itu ia memperoleh akhlak yang mulia. Bahkan seorang mukmin yang baik akhlaknya juga menerima pahala sebagaimana seorang yang ahli puasa dan ahli solat, kerana selama hidupnya ia sentiasa menjaga dirinya dari segala perbuatan yang tidak baik. Ia menjaga dirinya dari dikuasai oleh nafsunya dan ia juga melawan keegoannya sendiri. Ia hambakan diri pada Rabb-Nya dengan penuh ketaatan. Ia menahan dirinya dari menyakiti dan menzalimi orang lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang mukmin yang baik akhlaknya juga tak terlepas dari segala ujian. Dalam menempuh perjalanan hidup,
yang tidak mudah pastinya akan menghadapi berbagai macam dugaan seperti hinaan, perlian, fitnah dan juga kebencian dari orang-orang yang hasad, yang penuh keegoan, yang kadang memperbodohkan orang yang berakhlak baik, yang meremehkan, merendahkan dan yang memandang sebelah mata kepada orang yang berakhlak baik itu kerana tidak melakukan perbuatan sesuai kehendak mereka dan juga kerana dianggap sebagai musuh kerana telah menyainginya dan mengalahkan dari segi akhlak dan kebaikan. Bahkan terkadang seorang yang berakhlak baik ini dipulaukan dan diasingkan dan tidak jarang juga dibuli kerana dianggap ketinggalan zaman dan tidak berkembang, kurang pergaulan, tidak mengikuti tuntutan zaman, serta dianggap membosankan kerana tidak banyak tertawa dan juga tidak melakukan perbuatan yang bebas seperti yang mereka kehendaki. Sesungguhnya semua itu ialah sebahagian dari ujian dari Allah SWT, dan sesungguhnya di setiap ujian pasti ada hikmah kebaikannya dan juga ganjaran pahalanya jika mahu menerimanya dengan ikhlas, tabah, sabar dan penuh tawakal, mengharap keredaan dari Allah SWT. Namun banyak yang tidak menyadarinya bahawa sesungguhnya itulah cara Allah SWT dalam menjauhkan hambanya yang berakhlak baik dari orang-orang yang buruk akhlaknya, untuk melindungi kehormatan dan akhlak hambanya yang berakhlak baik itu dari kemudaratan akibat dari perbuatan mereka. Dan di waktu yang sama, Allah SWT pasti mendekatkan hamba-hambanya yang berakhlak baik itu dengan hamba-hambanya yang juga berakhlak baik pula. Allah SWT hendak menyatukan, menggolongkan orang-orang yang berakhlak baik dengan orang yang juga berakhlak baik, sehingga tidak bercampur antara yang hak dan yang batil. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, seseorang yang berakhlak baik itu sentiasa menghindari permusuhan dan cinta akan kedamaian. Ia tidak akan mempersoalkan orang lain kecuali kerana Allah SWT, iaitu untuk mencegah kemungkaran. Ia sabar dan sentiasa menahan diri dari perbuatan yang tidak baik dan dari segala pengaruh buruk dari kehidupan dunia yang penuh kebebasan, pengaruh buruk duniawi yang penuh propaganda dan segala tipu daya. Seorang mukmin yang berakhlak mulia sepanjang hidupnya seolah-olah sentiasa jihad di medan perang melawan nafsu dan keegoan, menolak bisikan syaitan serta menahan diri dari perbuatan yang tidak sopan, tercela dan mungkar. Maka layaklah ia disamakan dengan seorang yang sedang berpuasa dan sedang solat kerana sepenuh hidupnya penuh ketakwaan. Sebagaimana undan indah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqi darajatas shaimil qaim." Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan solat dengan akhlak baiknya. Hadis riwayat Abu Daud nombor 4798. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudau fil mizani asqalu min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibi saumi wassalah." Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik, dan sesungguhnya orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan solat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2003. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam suatu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa, memohon kepada Allah SWT supaya dikurniakan petunjuk akhlak yang baik. Dan doanya ialah, Allahumma hdinil ahsanil akhlaqil ayahdil ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki pada baiknya akhlak melainkan Engkau. Hadis riwayat Muslim nomor 771. Alhamdulillah,
Demikianlah sedikit hikmah mengenai keutamaan akhlak mulia. Semoga kita juga dikurniakan oleh Allah SWT dengan akhlakul karimah, akhlak mulia, dan semoga segala usaha kebaikan diterima dan diridhoi oleh Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menonton tausiah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kelemahan dalam penyampaian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Jazakumullah khairan kasira wa jazakumullahu ahsanal jasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.